Baiklah saudara, untuk mengupas lebih lanjut mengenai topik yang kami fokuskan pada petang ini, di studio kita ini bersama saya ialah Dr. Nur Asrina Ishak, Ketua Bahagian Perolehan Darah Pakar Perubatan Transfusi Pusat Darah Negara PDN. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas menerima jemputan kami pada petang ini. Baik, kita nak bercerita sesuatu yang ringkas, asas tetapi sebenarnya banyak memberikan impak dan banyak membantu kalau ia betul-betul dimanfaatkan oleh sebuah pihak. Tetapi sebagai mukadimahnya juga perlu untuk kita lihat bagaimana agaknya peranan oleh pihak PDN itu sendiri dan juga bila sebenarnya PDN ini mula beroperasi dan perjalanan PDN itu sendiri sehingga kali ini, Doktor. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi menjemput saya bagi pihak Pusat Darah Negara untuk menjelaskan dan berkongsi pandangan dan pendapat tentang proses penerimaan darah dan juga kempen penerimaan darah. Okey, berbalik kepada persoalan tadi bilakah PDN ini diwujudkan? Pada umumnya PDN ini diwujudkan semenjak tahun 2000. Tetapi bekalan darah kepada seluruh rakyat di Malaysia sebenarnya bermula semenjak wujudnya hospital. So daripada tahun 1950 lagi kita telah wujud adanya tabung darah. Tapi pada semasa tahun berikut kita menggunakan NGO di mana kita ada Persatuan Palang Merah British di mana mereka membantu kita dengan membuat kutipan hanya satu kali sahaja seminggu dengan kutipan darah hanya 25 beg sahaja seminggu. Tetapi di atas kesedaran peningkatan penggunaan darah, pihak Kementerian Kesihatan dan Kerajaan Malaysia telah mengetahui bahawa penggunaan darah semakin meningkat daripada hari ke hari. Maka dengan itu wujudlah pusat darah negara. Obviously kita mesti melalui proses peringkat Hospital Kuala Lumpur, peringkat tabung darah di seluruh Malaysia dan menampakkan bila kita nampak penggunaan darah semakin meningkat, National Coordination Center perlu diwujudkan dan itulah Pusat Darah Negara terjadi. Dan di Pusat Darah Negara jugalah maka di situlah menjadi pusat untuk berlangsungnya pelbagai kempen yang diusahakan oleh pelbagai pihak yang akan bekerjasama dengan pihak PDN. Nanti kita akan cerita lebih lanjut mengenai kerjasama daripada pelbagai pihak, khususnya daripada pihak sektor, NGO ataupun swasta. Baik, baru-baru ini kita dikabarkan melalui dedahan di media sendiri 2.5% sahaja daripada jumlah keseluruhan penduduk Malaysia menjadi penderma darah tetap dan ia agak berbeza ataupun kurang berbanding dengan negara lain yang mungkin sebagai istilahnya negara maju 5%. Kita menyelusuri ke arah negara maju. Jadi bagaimana untuk kita nak mencapai dan apa agaknya yang kita pihak PDN sendiri melihat kekurangan ini berlaku? Adakah mungkin kita boleh lebih capai sekurang-kurangnya 3 ataupun 4% biarpun kita belum mencapai pada status negara maju? Okey. Memang kalau ikut pada data statistik pada masa sekarang, bilangan penderma darah yang ada di negara kita hanyalah 2.5% sahaja. Tetapi bila kita comparekan kita dengan negara-negara di Asia, perkadaran penderma darah adalah lebih kurang sama sahaja. Tetapi jika kita bandingkan dengan negara-negara maju, memanglah kita nampak kita ni agak ketinggalan. Tetapi jika kita lihat statistik secara keseluruhan pada peringkat awal seperti yang sedia maklum pada tahun 50 kita punya penerimaan hanya 25 beg sahaja seminggu. Tetapi jika kita lihat semasa pada tahun lepas sahaja di Pusat Darah Negara kadar kutipan adalah 166,000 dan di seluruh Malaysia jumlah kutipan pada tahun 2013 adalah 670,000. So kita boleh nampak perbezaan dan peningkatan yang memang mendadak dari segi bilangan penderma yang tampil ke hadapan dan membantu para pesakit kita untuk menambah jumlah bilangan darah yang kita ada semasa. Jadi kiraan ataupun angka 2.5% itu kita melihat dari segi rantau Asia itu ataupun negara yang mungkin belum mencapai negara-negara maju ataupun populasi yang lebih besar. Tetapi kalau negara yang lebih besar itu mungkin cecahannya lebih kepada 5%, begitu ya doktor? Okey, baik. Saya dah ajukan tadi mengenai inisiatif yang perlu diambil oleh banyak pihak. Tetapi alhamdulillah hari ini kita sudah melihat keprihatinan oleh pelbagai pihak, khususnya pihak korporat, pihak swasta, NGO. Mereka menjadikan seperti satu trend. Kalau ada satu-satu festival ataupun ada satu penganjuran aktiviti program mereka, pasti akan terselit usaha kempen darah. Dan ini harus kita ucapkan syabas dan tabik kepada anda semua. Bagaimana PDN pula melihat suasana ini? Dan saya kira itu juga antara faktor, tidak kira major atau minor, yang mendorong kepada pertambahan jumlah beg darah.
peranan daripada mereka-mereka orang luar bekerjasama dengan pihak PDN, Doktor? Sehingga hari ini memang kita mendapat banyak bantuan daripada penganjur-penganjur di luar, daripada pihak media sendiri dan NGO, tak kiralah yang berkaitan dengan kerajaan ataupun swasta. So dengan wujudnya bantuan ni, kita panggil CSR ni, Social Corporate Responsibility. So dengan mereka tampil ke hadapan dan membantu kita, telah menyebabkan banyak program-program kempen penerimaan darah dan program education kepada penerima sampai kepada keseluruhan masyarakat. Cuma menjadi isu kita sekarang dan penambahan yang kita perlu adakan, apa yang kita telah dapati daripada statistik tadi, kenapa dia hanya 2.5% sahaja. Kalau kita lihat kepada lokasi tabung-tabung darah di seluruh negara, dia hanya bertempat di ibu negeri sahaja. Dan memang kita ada mengadakan program mobile, bermaksud kita pergi kepada kawasan-kawasan tertentu dan membuat proses kutipan di luar kawasan tabung darah. Tetapi kita masih belum reach kepada masyarakat di luar bandar. So kadar kutipan 2.5% ini sebenarnya datangnya lebih tertumpu di bandar dan juga di pinggir bandar. Jika kita betul-betul all out pergi sehingga ke pendalaman, saya rasa kita mampu mencapai tahap 5%. Tapi usaha itu sudah pun bermula dan ia cumanya perlu diperhebatkan lagi. Kita terlajak, kita bercerita mengenai peranan NGO itu tadi. Sebelum kita berehat seketika, saya nak ajukan satu soalan terlebih dahulu pada doktor. Saya rasa ramai yang mungkin nak tahu jugalah bagaimana agaknya mereka boleh ambil peranan. Macam mana untuk mereka menyertai, membuat ataupun menganjurkan satu-satu kempen. Apa agak prosedur-prosedur? Kebetulan doktor dah ada kat sini, boleh kita kongsikan bersama dengan mereka? Kongsikan bersama. Kepada pihak-pihak yang teringin ataupun mahu memajukan diri dan menganjurkan kempen demam darah, mereka boleh menghubungi semua tabung darah di seluruh Malaysia, termasuk Pusat Darah Negara sendiri. Dan apabila mereka menghubungi kita, kita akan memberikan sedikit latihan, sedikit penerangan, sebab untuk menganjurkan program kempen demam darah bukan satu program yang mudah, sebab dia akan melibatkan kita, Pusat Darah Negara, melibatkan penganjur dan juga masyarakat sekeliling. So koordinasi yang baik boleh menghasilkan outcome yang baik. So dari situ kita akan memberi sedikit penerangan kepada mereka, saiz lokasi yang bersesuaian dan macam mana mereka boleh membuat promosi kepada masyarakat sekitar supaya semasa hari penerimaan kutipan darah ataupun kempen tersebut, banyak penerima yang akan datang dan tampil tanpa berlakunya apa-apa masalah. Jadi prosedurnya juga mudah sahaja. Terus saja rujuk kepada pihak PDN. Tiada bayaran yang dikenakan, cuma hadir untuk mendengarkan taklimat dan juga penerangan supaya ia berlangsung dengan lebih lancar. Tapi saya membayangkan, andai kata kalau ada mana-mana satu pusat membelah di seluruh negara melancarkan ataupun secara serentaknya menganjurkan kempen demam darah, saya rasa itu pasti menarik. Buat masa sekarang bukan saya memang amat berterima kasih kepada shopping mall terutama di Klang Valley. Kebanyakannya bila kita katalah kita foresee stok kita makin berkurang, tempat utama dan yang kita akan pergi adalah di shopping mall dan kerjasama yang mereka telah berikan, alhamdulillah sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Itu yang kita mahukan dan kematangan dan juga keprihatinan daripada rakyat Malaysia. Baik, sebelum kita beralih ke berita seterusnya, kita berjeda seketika dan kita kembali selepas itu. Jangan ke mana-mana. Saudara, di mana-mana sahaja pelbagai pihak tampil menganjurkan kempen menderma darah. Ia bagi membantu menambah bekalan darah di hospital di seluruh negara. Darah bukan sahaja boleh menyelamatkan mangsa kemalangan tetapi penting untuk merawat penyakit berkaitannya seperti thalassemia, hemofilia dan leukemia.
Jumlah penderma darah tetap di Malaysia masih rendah iaitu 2.5%, sedangkan di kebanyakan negara lain penderma tetap adalah 5%. Berdasarkan statistik itu, ia jelas menunjukkan kesedaran dalam kalangan masyarakat negara ini mengenai kebaikan menderma darah masih rendah. Berikutan pertambahan penduduk, keperluan bekalan darah turut meningkat. Dan seperti ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, walaupun ketika ini bekalan darah di Pusat Darah Negara (PDN) berada di tahap memuaskan, tetapi untuk masa depan keperluan itu dipercayai akan meningkat. Pentingnya amalan menderma darah ini ketara apabila tarikh 14 Jun dipilih Hari Derma Darah Sedunia. Sambutan itu memberi pengiktirafan kepada penderma darah dan galakan agar kempen menderma darah diteruskan. Namun hakikatnya, kempen menderma darah masih kurang mendapat sambutan. Seperti yang dijelaskan, semuanya berpunca daripada kurangnya kesedaran mengenai kepentingan menderma darah selain kurang maklumat dan pendedahan mengenai menderma darah. Menderma darah adalah satu amalan sukarela yang terpuji dan keinginan itu perlu wujud dalam diri setiap individu tanpa dipaksa. Malah setiap individu hendaklah menganggap menderma darah adalah satu tanggungjawab. Bagi umat Islam pula, perbuatan itu amat besar ganjarannya. Seringkali pada musim perayaan, keperluan terhadap darah meningkat secara mendadak. Kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk menderma darah turut diharap dapat memenuhi sasaran 1.4 juta rakyat negara ini menjadi penderma darah tetap pada setiap tahun dan jumlahnya kini hanya 700,000. Dan saudara, pagi tadi kru RTM sempat melakukan tinjauan di Pusat Darah Negara untuk pendermaan darah. Tinjauan mendapati kurang daripada 10 orang yang menderma darah pada satu-satu masa. Turut dibimbangkan tren masyarakat yang hanya menderma darah pada masa tertentu sahaja dan kebanyakannya daripada mereka bukan penderma baru. Saya meninggal hari dengan saya punya hari jadi juga 2 hari juga saya nak derma darah lah. Nak derma darah lah untuk orang-orang yang sakit ke orang-orang apakah kita sehat kita bagi. Dah lama dah sejak sekolah lagi. Dari universiti, waktu universiti, ya, kalau boleh tolong orang dengan benda-benda dan tidak ada apa-apa yang rugi ataupun yang akan harmful kan. So, ya, baik kalau kita dapat membantulah. 1 year 4 times lah. Because every 3 months once kan. Because my blood is universal, so anybody can use it lah. That is the reason lah. Saya tidak ada apa-apa yang perlu ditakutkan lah sebab aktiviti ini merupakan aktiviti yang sihat. And then selain menderma, kita sebenarnya membantu orang lain yang di dalam yang memerlukan kita punya bantuan. Dan inilah sumbangan yang rasanya kita boleh buat secara individu lah. Hari ini memang hari yang pertama saya derma darah kat sini sebab saya disarankan untuk derma darah sebab ada masalah kepekatan dalam darah. So, okey kot, tak takut, rasa berdebar je lah. Derma darah ni sebenarnya kepuasan kita lah untuk membantu orang. Pada keperluan darah ni kan kritikal banyak kan. Jadi kalau kita tak dapat menyumbang sebagai yang lain, kita menyumbang apa yang ada kat kita. Contohnya derma darah. Semua orang ada darah, cuma perlukan sedikit keberanian untuk derma darah. Tapi bila kita dah derma darah tu, saya rasa tak ada masalah lagi. Baik saudara, kita melihat daripada anggaran 80 orang menderma darah pada hari biasa, manakala 100 orang pada hujung minggu. Namun saya nak lanjutkan perkara ini bersama dengan tetamu saya, Doktor. Apa yang saya sampaikan seperti tadi, melihat kepada mungkin kurang sedarnya penderma darah ataupun kita melihat kepada kuantiti mereka yang menderma darah dan mereka yang hadir biasanya bukan adalah penderma darah yang baru. Mereka yang sudah biasa melakukan ataupun membuat pendermaan darah, mereka akan datang semula atas beberapa faktor selain dari segi kesihatan dan juga tanda tanggungjawab dan juga keprihatinan mereka. Apa pula pandangan daripada pihak doktor sendiri, daripada pihak PDN sendiri melihat graf? Apakah mungkin berbeza sebenarnya? Adakah sebenarnya semakin cantik graf kesedaran penderma darah di Malaysia? Okey, kalau kita melihat kepada kadar kesedaran para penderma darah kita, sebenarnya obviously mereka yang telah tampil dan datang menderma darah, mereka kebanyakannya akan datang semula. Tetapi kita masih menerima banyak penderma-penderma baru yang tampil ke hadapan. So bilangan yang tampil sama ada baru ataupun
yang telah menerima darah sebenarnya agak sama. Cuma sekarang apa yang kita nak cuba tekankan adalah the donor retention program. So apa yang dimasukkan dengan donor retention program, kita nak cuba menggalakkan penerima yang pertama kali datang tadi akan sentiasa committed dan datang secara ikhlas untuk menerima darah kepada kita. Sebab dengan mewujudkan donor retention program ini dan penerima yang datang secara berterusan, kita dapat mengekalkan stok darah yang berkualiti dan penerima-penerima ini kebanyakannya adalah selamat. Sebab daripada apa kajian yang kita telah jalankan, jika mereka datang tampil dan menerima sekali sahaja, kemungkinan para penerima tersebut mempunyai masalah ataupun risiko-risiko kesihatan yang tertentu yang menyebabkan mereka tidak tampil untuk datang pada peringkat yang seterusnya. Tapi kebiasaannya, majoritinya mereka akan kembali semula. Kebiasaannya begitu kan, doktor? Boleh dikatakan lebih dari 50% akan tampil semula lah untuk datang menerima darah. Sebab mereka dah faham prosedur, mereka dah merasai macam mana rasanya dan mereka rasa ini bukanlah satu ketakutan sebab ramai yang masih lagi istilahnya takut kita masih untuk ada banyak stigma sebenarnya daripada penerima darah. Sebab itu kita perlu menjalankan kempen kepada penerima. Dan sekurang-kurangnya pengalaman pertama itu akan memberikan pengalaman yang kedua, ketiga dan seterusnya, doktor. Baik, saya melihat juga mungkin kita lebih tertumpu kepada pendermaan darah merah sahaja. Apakah mungkin juga ada dari segi tumpuan kepada komponen darah lain, kalau mungkin saya boleh bacakan seperti sel darah putih, platelet dan juga plasma, konsepnya adakah sama dari segi pendermaan darah? Macam mana, doktor? Okey, secara umumnya apa yang saya boleh jelaskan untuk menjadi seorang penderma darah di semua tabung darah di seluruh negara, kita mempunyai dua cara pendermaan. Pertama adalah pendermaan secara darah utuh ataupun kita panggil whole blood, ataupun menggunakan teknik apheresis. Cuma bezanya kalau penerima mahu menjadi penerima apheresis, mereka harus melalui prosedur penerimaan darah utuh dahulu dan penerimaan apheresis hanya boleh dilakukan di tabung-tabung darah sahaja. Maksudnya di pusat darah negara ataupun di tabung-tabung darah di seluruh negara. Tidak melalui kempen-kempen? Tidak boleh di mobile, tidak boleh di pusat secara awam. Secara awam. Kenapa dia berbeza? Sebab kalau kita mengambil darah utuh, bermaksud kita mengambil semua produk darah daripada badan penerima tersebut. Tetapi jika kita menderma secara apheresis, kita akan keluarkan sel darah utuh melalui prosedur di mesin, kita bagi apheresis mesin, dan proses centrifugation, pengasingan akan dijalankan dan kita hanya akan mengambil produk-produk tertentu sahaja daripada penerima darah tersebut. Ada kesan kepada penerima darah untuk kategori darah-darah tersebut, doktor? Kesama je dengan penerima sel darah merah? Okey, kesannya sebenarnya tidak banyak. Maksudnya sama saja. Semua penerima darah mempunyai kesan-kesan yang tertentu which is sangat-sangat kecil. Cuma bezanya untuk menjadi penerima apheresis, mereka perlu seperti saya cakap tu dihubungkan kepada mesin-mesin yang tertentu dan proses penerimaannya memang panjang berbanding dengan darah utuh. Berapa lama mungkin doktor boleh? Darah utuh hanya lebih kurang 30 minit, tetapi untuk menjadi apheresis donor mereka perlu spend lebih kurang 1 jam untuk berada di tempat penerimaan. Okey. Peratusan untuk penerima darah demikian dan juga keperluan kita bagaimana setakat ini untuk yang semasa ini, doktor? Untuk semasa keperluan untuk darah utuh dan juga apheresis ini lebih kurang sama, tetapi untuk pengetahuan semua, apheresis produk adalah satu produk yang agak mahal berbanding dengan darah utuh. Disebabkan dia produk yang agak mahal, so kita kadar kutipan apheresis ini bergantung kepada bilangan beg untuk set apheresis yang kita ada. Dan obviously permintaan untuk apheresis set sekarang semakin meningkat. Sebagai contohnya untuk apheresis platelet Kalau kata satu pesakit memerlu atau memohon untuk mendapatkan produk platelet, jika mereka contohnya pesakit denggi. So bila datang request, bila platelet mereka rendah, selalunya kita akan memberi mereka random platelet. Random platelet ini datang daripada darah utuh. Okey, untuk pengetahuan semua, daripada darah utuh kita boleh proseskan dan kita akan menghasilkan 3 produk, iaitu sel darah merah, plasma dan juga platelet. Okey, untuk berbalik pada kes denggi tadi, untuk satu kes denggi bila berlaku dia request untuk platelet, kita akan memberi 4
random platelet daripada 4 penderma yang berbeza daripada proses sentrifugasi tersebut. So, tetapi jika kita memberi produk apheresis, bilangan kuantiti apheresis platelet itu adalah bersamaan dengan 4 pendermaan daripada darah utuh dan mengurangkan exposure bilangan penderma darah kepada pesakit tersebut. Okey. Bagaimana pula dengan Bombay type blood yang dilihat sebagai darah jenis ganjil? Kalau mungkin timbalan pengarah Dr. Afifah ada menyatakan bahawa agak kritikal dari segi pendermaan untuk Bombay type blood. Apa Bombay type blood tu, doktor? Okey. Bombay type blood ini adalah kita panggil ganjil di dalam bahasa Malaysianya ataupun kumpulan darah yang rare blood group. Okey, seperti yang kita sedia maklum, setiap kita adalah unik. Kita punya rupa tidak serupa. Kita punya genetic line pun tidak serupa. Tetapi disebabkan kita berada di dalam satu rumpun yang sama, so kita punya sel darah merah dari segi genetiknya adalah lebih kurang sama. Okey, apabila kita panggil apa yang dimasukkan dengan ganjil di sini adalah kumpulan pesakit ataupun penderma yang tertentu yang mempunyai sel darah merah yang berbeza daripada common population kita. So bila darahnya ganjil, contohnya untuk orang yang Bombay, Bombay ni bermaksud kumpulan O, tetapi mereka tidak mempunyai certain antigen di sel-sel mereka. O itu dan Bombay type blood berbeza? Lain, sangat lain. Kalau saya go kepada saintifik, ada certain antigen. Kalau O yang orang yang O, dia ada antigen H di sel darah merahnya. Tetapi kalau O Bombay blood group, mereka tidak ada H antigen di sel darah merah. Disebabkan ketidakadaan antigen tersebut, mereka dikategorikan kepada kumpulan yang ganjil. Kebanyakan kita di seluruh Malaysia mempunyai antigen H. Jadi kiranya macam kalau kita memeriksa darah sendiri ataupun nak kenal pasti darah kita darah jenis apa, biasanya kita tahu A, AB dan juga O. Dan adakah ini juga ada termasuk sekali Bombay type blood? Okey, bila kita buat ujian saringan untuk kumpulan darah, kita ada banyak, maksudnya kita boleh tengok kita punya kumpulan darah daripada yang umum ke yang lebih spesifik. So secara generalnya seluruh masyarakat kita tahu kita boleh berada di dalam kumpulan darah O, A, B atau AB. Tetapi kita juga melihat kepada jenis kumpulan yang lain. Contohnya ada kumpulan orang yang kumpulan ARH positif, tetapi ada yang ARH negatif. So dari segi research adalah lain dan dari segi faktor-faktor yang lain juga boleh menyebabkan kita berbeza. Agak kompleks untuk kita sangat bincangkan. Kompleks untuk saya nak ceritakan secara detail. Tapi sekurang-kurangnya kita sudah pun mengetahui satu lagi ilmu tentang darah itu sendiri, di mana kita bukan hanya terbagi pada 4 kelompok, tetapi kemungkinan anda juga berada di dalam kelompok darah yang lain. Bukan hanya untuk darah A, B, AB ataupun O, tetapi ada juga darah-darah jenis yang lainnya. Jadi yang belum lagi memeriksa jenis darah anda, saya sarankan untuk anda memeriksa. Betul, sekurang-kurangnya anda tahu kumpulan jenis darah apa dan research apa. Betul. Jadi kita berbalik melihat kepada mereka ataupun jumlah yang menderma darah. Sebab itu penderma darah tetap di negara kita dianggarkan sekarang ini sekitar 700,000 orang. Sasarannya adalah 1.4 juta orang. Kita maklum kempen giat dilaksanakan. Apa lagi usaha-usaha lain yang dilaksanakan oleh pihak PDN ataupun mana-mana pihak yang bekerjasama dengan PBDN untuk nak mencapai sasaran 1.4 juta ataupun sudah ada tahun tertentu untuk mencapai tahap angka tersebut, doktor? Kita tidak mempunyai tahun yang tertentu, tetapi kita telah tabulate plan apa yang kita akan buatkan daripada masa ke semasa dan kalau boleh secara berterusan. Contohnya, pada masa sekarang di Pusat Darah Negara sendiri, kita telah melanjutkan operasi pembukaan di Pusat Darah Negara untuk pengetahuan umum bagi mereka yang tinggal di Selangor ataupun di wilayah persekutuan. Pusat Darah Negara beroperasi 7 hari seminggu di mana kita buka daripada Isnin hingga Rabu dari jam 7.30 pagi ke 5.30 pagi dan pada hari Khamis dan Jumaat daripada 7.30 pagi hingga 8 malam supaya mereka
penderma darah boleh tampil selepas waktu bekerja. Dan juga pada hari Sabtu dan Ahad di mana kita buka daripada pukul 8 sehingga pukul 4 petang. Bagi tabung-tabung darah lain di seluruh Malaysia, waktu operasinya agak berbeza dan para pendengar sekalian yang berada di negeri-negeri yang tertentu boleh menghubungi pusat tabung darah di negeri masing-masing untuk mengetahui waktu operasi. Okey, selain daripada itu, antara inisiatif yang kita telah jalankan adalah bekerjasama dengan pihak media seperti dengan RTM, dan kita juga telah bekerjasama dengan pihak akhbar dan juga pihak radio. Okay. Di samping itu juga kita mempunyai laman web kita sendiri di mana para penganjur dan juga para penderma darah boleh melayari kita punya laman web iaitu www.pdn.gov.my dan di situ kita telah menyenaraikan lokasi-lokasi di mana kutipan darah di luar pusat tabung darah diadakan. So dari situ lebih memudahkan para penderma untuk mengetahui di mana lagi lokasi yang ada untuk mereka datang dan menderma darah. Okey, dan seperti yang kita telah bincangkan tadi, kita juga bekerjasama dengan pihak penganjur, memberi mereka latihan dan memberi rangsangan kepada mereka untuk mereka menganjurkan kempen-kempen derma darah. Dan tak lupa juga kita menyediakan pamphlet dan sumber-sumber rujukan kepada mana-mana pihak yang berminat untuk menganjurkan kempen. Dan dari pihak kita sendiri juga, kita mempunyai bahagian atau unit promosi dan pendidikan di mana unit ini telah keluar dan mewawarkan kempen dan berkongsi pengalaman dan berkongsi cara untuk proses penerimaan darah ini bersama masyarakat di luar, penganjur di luar, terutamanya di sekolah, di institut pengajian tinggi dan juga di syarikat-syarikat swasta ataupun kerajaan. Kalau dengar tu doktor, panjang dan usaha itu memang berterusan. Jadi tahniah kita ucapkan terlebih dahulu pada pihak PDN sebab usaha berterusan inilah yang akan terus memberikan mereka kesedaran mengenai pentingnya menderma darah itu sendiri dan juga keperluan betapa besarnya kalau mereka menderma darah kepada pihak PDN. Baik, kita beralih melihat kepada jangka hayat setiap beg darah. Difahamkan ianya mungkin hanya bertahan sekitar 42 hari. Tetapi tadi kita dah bincang-bincang, ada rupanya tempoh 3 kategori tempoh. Jadi boleh doktor ulas sendiri dan apa sebenarnya yang berlaku kalau ada tak peratusan sebab darah kalau kita lihat sekarang ini di negara kita amat memerlukan darah. Jadi saya rasa secara logiknya potensi untuk melupuskan darah yang berlebihan saya rasa mungkin kecil. Boleh doktor berikan pencerahan kepada mereka? Okey. Untuk pengetahuan pendengar semua, apabila kita tampil untuk menderma darah di pusat tabung darah, kita akan mengambil ataupun kita akan membuat kutipan darah tersebut dan seperti yang saya sedia maklum tadi, kita mempunyai 2 jenis kutipan, whole blood dan juga apheresis. Okey, kalau saya pergi kepada kutipan sel darah merah iaitu darah utuh iaitu whole blood. Okey, bergantung pada jenis bag. Berlainan bag mempunyai kandungan antikoagulan. Maksudnya bahan yang menyebabkan darah itu tidak membeku, yang menolong untuk darah itu terus hidup. Dan kita setakat ini mempunyai 3 jenis bag di mana kadar tempoh hayatnya yang membantu sel darah kita hidup adalah selama 28 hari, 35 hari dan juga 42 hari. Okey, jika tempoh hayatnya telah tercapai, sel darah merah tersebut tidak boleh digunakan dan harus dilupuskan. Okey. Kalau untuk apheresis pula kita ada 2 jenis pendermaan apheresis iaitu plasma dan juga platelet. Untuk plasma, jika kita bekukan dan simpan pada suhu-suhu yang tertentu, kita boleh simpan plasma tersebut sehingga lebih 3 tahun. Okey. Tetapi untuk platelet dia hanya boleh disimpan selama 5 hari sahaja. Jika telah sampai tempohnya, harus dilupuhkan. Okey, walaupun kita nampak ada perbezaan dari segi tarikh luput, untuk pengetahuan semua, segala jasa baik you all dermakan darah kepada pesakit, kita tak pernah sia-siakan. Kalau pada kajian statistik yang kita ada, kadar pelupusan adalah kurang daripada 1%. Walaupun kita punya standard di Malaysia adalah
5%. Okey, apa yang kita buat adalah kita menggunakan teknik first in, first out. Jika darah anda datang dahulu, kita akan pastikan produk darah anda dikeluarkan dahulu kepada pesakit. So itulah caranya kita memastikan produk darah anda digunakan sepenuhnya. Jadi jangan risau. Ini bukan satu isu, tetapi ini penerangan sahaja. Baik, Doktor, kita akan kembali lagi bersama dengan Doktor selepas ini. Kita nak berjeda sekali lagi. Kita jumpa selepas ini. Baik, saudara, darah merupakan sejenis cecair yang mengandungi plasma, sedarah merah, sedarah putih, protein dan zat larut lainnya. Dan darah terbahagi kepada 3 komponen utama, itu sel darah merah, plasma dan platelet. Sel darah merah berfungsi untuk merawat beberapa jenis penyakit seperti thalassemia, leukemia, kanser dan penyakit buah pinggang. Dan bekalan darah merah ini sangat diperlukan untuk membantu mereka yang kehilangan darah seperti mangsa yang terlibat dalam kemalangan, pembedahan, pemindahan darah dan kes tumpah darah selepas bersalin. Plasma darah pula merupakan bahagian darah yang berbentuk cairan jernih kekuningan yang 90%-nya adalah air dan bertugas untuk mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh. Dan ia terbagi kepada 2, iaitu cycloprecipitate dan juga cyrosupernatant yang digunakan untuk merawat pesaksa yang meluncur akibat kebakaran, kes-kes keperdarahan teruk, demam, denggi berdarah, kegagalan hati atau hepatit dan kekurangan vitamin K. Manakala platelet pula adalah sel darah yang mengalir dalam saluran darah yang berfungsi menghentikan pendarahan. Dan sekiranya bilangan platelet terlalu rendah, pendarahan melampau mungkin berlaku, dan sekiranya bilangan platelet terlampau tinggi, darah beku mungkin terbentuk dan ini akan menghalang aliran darah yang boleh menyebabkan penyakit seperti serangan angin ahmar atau menyekat saluran darah pada bahagian lain badan seperti kaki, tangan atau kaki. Justru platelet ini diperlukan untuk merawat kes demam denggi dan denggi berdarah, leukemia dan kanser, juga kes pendarahan teruk. Dan dalam perkembangan berkaitan, Pharmaniaga Berhad dengan kerjasama Pusat Darah Negara akan mengadakan kempen derma darah pada hari Sabtu dan hari ini di Kompleks Belia-Belah The Curve, Damansara. Pengurus Besar Jabatan Komunikasi Korporat Pharmaniaga Berhad, Zuhri Iskandar Kamarzan, berkata program itu disasar menarik 2,000 penderma, dan jelas Zuhri, program akan bermula pada pukul 10 pagi hingga 7 malam. Beberapa acara sampingan turut disediakan untuk para pengunjung. Beberapa lagi kempen darah turut akan diadakan di beberapa tempat esok. Antaranya saya kongsikan di lobi Hospital Kajang dari pukul 10 pagi hingga 4 petang, Sekolah Menengah Stesen 4 Kota Damansara dari pukul 10 pagi hingga 3 petang. Begitu juga di foyer Menara UiTM Shah Alam dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, dan pada hari Jumaat pula kempen derma darah akan diadakan di Anjung B dan C, Masjid Wilayah Persekutuan Jalan Duta dari pukul 11 pagi hingga 2 petang. Tan Chong Motor Assembly Sunan Berhad Rawang dari pukul 4.30 petang hingga 6.30 petang. Hari Sabtu ini pula di Dewan Perdana Pusat Latihan Polis Air Hitam Bahau Negeri Sembilan dari pukul 9 pagi hingga 3 petang. Seterusnya di Dewan Terbuka SMK Darul Ehsan Selayang Baru, Batu Kef dari pukul 8.30 pagi hingga 3 petang. Maklumat lanjut anda semua boleh perolehi terus di laman sesawang www.pdn.gov.my. Baik, tadi kita telah kongsikan oleh doktor begitu aktifnya dari segi lokasi-lokasi penganjuran untuk kempen derma darah, dan kita melihat juga dari segi seterusnya selain digunakan untuk membantu golongan yang memerlukan darah, ini juga kita lihat ianya diproses untuk menjadi plasma dan juga platelet dan juga beberapa yang lain. Apa yang mungkin doktor boleh perincikan kepada kami semua mengenai perkara ini?
Okey, seperti yang telah diceritakan sebentar tadi oleh Hisham, di mana daripada produk darah, contohnya darah utuh, kita boleh bahagikan kepada komponen-komponen darah yang tertentu. Okey, yang utamanya adalah sel darah merah, platelet dan juga plasma. Dan obviously kita boleh pecahkan lagi kepada yang seperti Hisham sebut tadi, cryoprecipitate, cryosupinated dan juga sel darah, white blood cell ataupun sel darah putih sendiri. Dan seperti yang telah diperkatakan oleh Hisham, setiap komponen darah ini penting untuk jenis-jenis penyakit yang tertentu. Dan kadang-kala kombinasi komponen-komponen darah ini diperlukan untuk penyakit-penyakit yang tertentu. Dan itu adalah bergantung kepada keadaan pesakit dan juga permintaan daripada pihak clinician. Ada bentuk saringan ke doktor sebelum ia sampai kepada pesakit? Ada. Mesti kita akan adakan proses saringan. Mungkin boleh ceritakan dari segi bagaimana ia proses kaedah saringannya, doktor? Okey. Setiap produk darah yang kita kutip, sama ada menggunakan teknik whole blood ataupun apheresis, perlu melalui proses saringan. Dan proses saringan tersebut akan diadakan di tabung-tabung darah di seluruh negara, termasuk pusat darah negara. Dan sebelum keputusan saringan dikeluarkan, darah tersebut tidak akan dikeluarkan kepada pesakit. So antara perkara-perkara yang kita saring, termasuklah kita melihat kepada status HIV, status hepatitis B, status hepatitis C dan juga syphilis. Jika ada positiviti ke atas antara 4 yang kita saring, kita akan sekat darah tersebut daripada keluar kepada pesakit. Jadi ini adalah kepentingan kepada penerima darah itu sendiri, doktor. Sangat penting. Okey, kita berbalik kepada asas sedikit manfaat kepada penerima darah itu sendiri. Apa agaknya yang mungkin terlepas pandang ataupun mereka nak tahu juga ataupun mereka baru nak tahu, doktor? Okey. Secara umumnya, kita memang menggalakkan semua masyarakat di seluruh Malaysia, tak kira di pekan ke, di kampung ke, seluruh masyarakat kita galakkan untuk tampil ke hadapan dan membantu kita dan secara tak langsung membantu para pesakit yang memerlukan perkhidmatan darah untuk tampil dan juga datang menerima darah kepada kita. Dan untuk pengetahuan semua sel darah merah kita hanya hidup 120 hari. Daripada dibiarkan sel darah merah itu mati mengikut tempohnya, apa kata tampil ke hadapan dan datang menerima. Badan kita mempunyai sistem fisiologi yang tertentu. Apabila kita datang dan tampil menerima darah, sel darah sistem badan kita akan mengetahui bahawa telah berlaku kekurangan sel darah yang tertentu. Secara automatiknya badan kita akan menghasilkan sel darah yang baru. So kesan daripada itu, kita akan para penerima akan merasa lebih sekar dan akan rasa lebih sihat. So saya tidak, sebagai contohnya kalau saya lihat kepada penerima apheresis, bezanya penerima apheresis dengan penerima darah utuh, mereka boleh menerima setiap 2 minggu. Walaupun proses penerimaan apheresis mengambil masa lebih lama, 1 jam, tetapi komitmen yang telah diberikan adalah sangat tinggi sebab mereka telah memberitahu feedback kepada kita, jika mereka menerima, mereka akan merasa lebih segar dan dari segi psikologi mereka akan rasa lebih bertenaga. Sebab tu mereka tidak mudah putus untuk datang setiap 2 minggu berbanding dengan sel darah merah ataupun sel utuh, mereka hanya boleh menerima setiap 3 bulan. Okey. Itu dari segi umumnya. Okey. Obviously, Kementerian Kesihatan dengan kerjasama daripada Kerajaan Malaysia juga kita juga telah mengeluarkan inisiatif-inisiatif yang tertentu. Maksudnya kelayakan-kelayakan yang tertentu kepada para penerima darah kita di mana sebagai contohnya, jika para penerima darah kita menerima melebihi 20 kali, mereka akan mendapat rawatan pesakit luar secara percuma dan rawatan perubatan dan ward kelas 2 untuk tempoh 3 tahun. Okey. Dan jika mereka menerima melebihi 50 kali, mereka akan mendapat percuma rawatan pesakit luar dan mereka akan dapat percuma rawatan kelas 1 untuk tempoh 10 tahun dan seterusnya di ward kelas 2. Okey, antara kelebihan lain yang kita beri kepada para penerima darah
adalah kita memberi suntikan hepatitis B secara percuma kepada mereka. So jika mereka telah tampil untuk datang berderma melebihi 2 kali, mereka boleh mendapat suntikan hepatitis B untuk vaksinasi tersebut secara percuma di seluruh tabung darah di seluruh negara. Dan khas kepada penderma apheresis, setiap 6 bulan mereka akan mendapat ujian kesihatan daripada kita sebab mereka telah berkorban masa, berkorban tenaga semua untuk datang menderma setiap 2 minggu. So itulah kelebihan yang kita berikan kepada penderma apheresis. Okey, untuk secara umum ataupun lain-lain kelebihan yang apa penderma kita boleh dapat, setiap kali anda datang menderma darah, tak kira penderma yang baru atau lama, anda akan mengetahui jenis kumpulan darah anda. Anda juga akan mengetahui tahap kesihatan anda di mana kita akan membuat ujian hemoglobin, kadar kandungan sel darah merah di badan anda, dan pada masa sama anda juga akan diingatkan supaya mengamalkan cara hidup yang sihat. Kalau menyentuh mengenai reward itu ataupun ganjaran itu tadi, saya rasa itu bukan menjadi keutamaan kepada penerima, tetapi sekurang-kurangnya ada tanda penghargaan daripada pihak kementerian, daripada pihak PDN sendiri kerana atas usaha mereka, atas rasa keprihatinan mereka. Sekurang-kurangnya itu juga boleh sebagai penghargaan keikhlasan daripada setiap penerima darah. Doktor, tadi saya tertarik dengan ada sel darah yang mati itu. Mungkin kita boleh perjelaskan kepada penonton kita. Ianya proses semula jadi untuk tubuh badan kita, sel darah mati, dan kalau ia seperti rugi kalau kita tak dermakan sel darah, ada tadi nyatakan oleh doktor. Ia berlaku bagaimana dan ada kesan ke? Tak, itu adalah aktiviti semula jadi sistem badan kita. So sel darah merah kita di dalam tubuh akan berfungsi dan jangka hayatnya adalah 120 hari. Selepas 120 hari, sel darah merah itu akan mati dan digantikan dengan sel darah yang baru. So dia adalah satu pusingan sistem fisiologi badan yang biasa. Tetapi jika kita tampil sebagai penderma darah, bila kita keluarkan sel darah merah, sistem badan kita juga secara automatiknya akan menggantikan sel darah merah tersebut. So menyebabkan badan kita lebih segar sebab bila sel darah merah itu lebih baru, seperti kita tahu, sel darah merah adalah sel yang membawa oksigen ke seluruh badan dan supply oksigen ke seluruh sistem-sistem badan. So lebih ke ada yang baru, so kita akan jadi lebih segar sebab fungsinya lebih baru daripada yang lama. Jadi jangan risau, tidak ada timbul kerisauan walaupun istilahnya seperti sel darah mati memberikan sebarang kesan, tetapi ini merupakan satu proses semula jadi biologi pada tubuh badan kita. Melihat pada prosedur penerimaan darah itu sendiri, bagaimana agaknya mungkin perincian yang boleh doktor perjelaskan kepada kami, prosedur? Okey, in term of prosedur penerimaan darah seperti yang saya maklumkan pada awal perbualan kita, dia boleh dilakukan di tabung darah itu sendiri ataupun di pusat-pusat lokasi mobile bergerak kita. Tapi in term of dia punya proses adalah sama. Di mana setiap penderma darah yang mahu tampil untuk menderma darah, mereka akan perlu mengisi borang, borang pendaftaran penerimaan darah. Setelah mereka mengisi borang penerimaan darah tersebut, mereka akan berjumpa dengan pegawai-pegawai yang bertugas untuk melihat kadar kesihatan mereka secara umum, di mana berat badan akan ditimbang, kita akan melihat kandungan hemoglobin penderma tersebut dan juga jenis darah atas penderma. Jika mereka melepasi tahap saringan tersebut, mereka akan berjumpa dengan para kaunselor kita lah. Kaunselor kita boleh terdiri daripada pegawai perubatan ataupun jururawat yang terlatih untuk sesi kaunseling. Di dalam sesi kaunseling, kita akan bertanya kepada penerima tersebut berbalik kepada soalan-soalan yang dinyatakan di dalam borang penerimaan darah, tetapi pada khususnya ada soalan-soalan yang tertentu yang kita akan tekankan. Contohnya tentang masalah kesihatan dirinya sendiri, ubatan-ubatan yang mereka ambil, sejarah keluarga dan juga cara hidup mereka. Sebab jika mereka mempunyai cara hidup yang berisiko tinggi, kita tidak akan membenarkan mereka untuk menderma. Itu adalah
saringan pertama kita sebelum kita mengadakan saringan-saringan uji kaji yang seperti yang saya sebutkan tadi. Saya kira antara soalan popular, kita pergi pada sedikit human interest, saya izin. Antara soalan popular, takut untuk derma darah. Apa agaknya mungkin dari sudut kaunseling daripada pihak PDN yang selalu awarkan maklumkan kepada mereka yang mahu menderma darah tapi takut untuk menderma darah? Apa mungkin agak kata motivasi yang sering digunakan oleh pihak kaunselor ataupun pihak pegawai jururawat yang telah pun yang berada di kawasan-kawasan pendermaan darah, doktor? Okey, selalunya memang banyak bila kita membuat promosi, kebanyakan bakal penderma yang masih belum menderma, mereka sering berkata takutlah tapi jarum tu aja. Tapi teringin. So selalunya apa kita akan katakan, cuba dahulu. Dan untuk pengetahuan semua, memang kalau kata tengok daripada siaran pun dia tunjuk jarum yang agak besar. Tapi kalau kata kita telitikan betul-betul sebelum kita mengambil darah tuan-tuan atau perempuan, kita akan memberi suntikan pelali. So, maksudnya bila kita melalui proses kutipan darah tersebut, kita tidak akan merasa kesakitan. Dan selepas menderma, kebanyakan feedback yang kita terima daripada penerima-penerima yang pertama kali, mereka kata, oh, tidak seperti yang saya jangkakan dan insya-Allah saya akan datang kembali untuk menderma darah. Saya rasa ramai yang sudah pun angguk kepala di luar sana mendengar apa yang doktor nyatakan, dan sebab kita harus terangkan juga kepada mereka yang ada yang malu juga nak bertanya, mereka nak melihat daripada jauh. Kalau kita lihat tadi ada paparan je tadi, melihat daripada jauh sahaja kempen berdarah itu berlangsung dan sudah pun terniat untuk nak berdarah. Tapi itulah melihat jarumnya, melihat darah itu sendiri sudah pun ada rasa sedikit kecut takut dari situ. Tapi itu cuma semua sebagai satu persepsi sahaja. Dan jangan risau, dah beribu yang menderma darah, tidak ada apa-apa yang berlaku setakat ini. Itu lebih penting. Baik, kita beralih melihat kepada mereka yang amat memerlukan transfusi darah ini. Kita saya maklum, mungkin ada tadi saya kongsikan seperti kemalangan dan juga apa lagi yang mana inilah manfaatnya apabila kita menderma darah, doktor. Okey. Jika kita lihat kepada permohonan darah daripada hospital-hospital, okey, untuk pengetahuan semua ya, di Malaysia kita membekalkan darah bukan setakat kepada hospital kerajaan sahaja. Kita juga membekalkan darah kepada hospital-hospital swasta. Dan itu adalah satu polisi kerajaan di mana kita harus tepati dan ikuti. Dan kadar yang kita chargekan kepada hospital swasta adalah sangat-sangat berpatutan dan tidak melibatkan kos-kos keseluruhan. Okey, bila melibatkan permintaan daripada hospital-hospital yang tak kiralah daripada government ataupun swasta, dia bergantung pada jenis permintaan. Ada permintaan yang kita panggilkan acute, maksudnya secara tiba-tiba, ataupun permintaan di atas kes-kes yang kronik, kes-kes yang lama. Untuk kes-kes yang acute, dia boleh dikategorikan untuk kes-kes contohnya aksiden, maksudnya tiba-tiba saja berlaku, terus permintaan berlaku. Seterusnya kes-kes kebakaran dan juga pembedahan segera. Contohnya kalau kata ada pesakit jantung yang tiba-tiba pembuluh darahnya pecah, dia memerlukan produk darah yang banyak, ataupun contoh bagi ibu yang mengandung tetapi kandungannya jenis ektopik, itu juga akan menyebabkan permohonan darah secara tiba-tiba. Tetapi untuk kes yang kronik adalah lebih berbanding dengan permintaan yang secara tiba-tiba, dan ia adalah lebih bagus sebab ia boleh dirancang. Contoh permohonan kes-kes kronik termasuklah pesakit yang mempunyai thalassemia, anemia, ataupun mempunyai masalah buah pinggang yang sudah teruk, pesakit-pesakit kanser, dan juga untuk kes-kes pembedahan yang telah dirancang. Jadi stok bekalan semasa di negara kita bagaimana pula? Okey, stok bekalan darah di seluruh Malaysia pada masa sekarang seperti yang telah diberitahu oleh Timbalan Perdana Menteri adalah sentiasa mencukupi. Cuma di seluruh tabung darah termasuk Pusat Darah Negara, kita mempunyai forecasting system di mana kita akan duduk dan berbincang sebulan atau 2 bulan sebelum dan melihat apakah perkembangan stok-stok semasa darah kita. So dengan mengadakan forecasting system, kita akan tahu pada waktu bila stok darah kita akan menurun ataupun stok darah kita akan okey. So strategi-strategi yang tertentu akan dijalankan. Kalau ada satu-satu jenis darah yang amat diperlukan
di negeri-negeri tertentu dan di negeri tersebut tidak punya bekalan, mereka dengan pantas boleh mendapatkan bekalan daripada hospital lain ataupun daripada pihak PDN sendiri, doktor, penagihan dari segi keperluan darah yang mereka perlukan? Okey, apa yang Hisham masukkan tadi, jika contohnya terdapat pesakit di negeri Perlis dan mempunyai jenis darah ganjil contohnya, dan di hospital di Perlis tidak mempunyai bekalan tersebut. Okey, kita di Pusat Darah Negara kita bertindak sebagai koordinasi dan sebagai koordinator kita akan cuba membantu seluruh tabung darah di seluruh Malaysia. Tetapi komunikasi itu bukan setakat di antara hospital tersebut dengan kita. Koordinasi juga boleh dilakukan di antara tabung-tabung darah yang terdekat. So jika berlaku permohonan darah ataupun berlaku kekurangan darah itu sendiri di negeri-negeri yang tertentu, permohonan ataupun bantuan bekalan darah boleh dimohon daripada tabung-tabung darah yang terdekat dan juga daripada Pusat Darah Negara itu sendiri. Okey, saya cukup yakin pihak PDN mungkin juga bersama dengan pihak KKM itu sendiri sentiasa ada seperti yang dimaklumkan tadi, ada postmortem ataupun sentiasa bersua untuk bermesyuarat untuk melihat dari segi graf. Mungkin di waktu postmortem itu sendiri, di satu-satu mesyuarat itu sendiri ada memberi satu perkara yang berbangkit, antaranya seperti cabaran ataupun halangan untuk mendapatkan stok ataupun bekalan darah yang mencukupi. Ada tak dibincangkan dalam satu-satu postmortem, doktor? Dan kalau itu ada, bagaimana untuk atasinya? Okey, selalunya pada setiap tahun kita mesti mengeluarkan satu report kepada Kementerian Kesihatan Malaysia tentang penggunaan, tentang servis yang berlaku di seluruh tabung darah di seluruh Malaysia termasuk Pusat Darah Negara sendiri. Dan kita akan berbincang dengan pihak Kementerian Kesihatan di sendiri apakah halangan-halangan dan apakah masalah-masalah yang kita hadapi. Dan setakat ini bantuan, support yang kita terima daripada Kementerian Kesihatan itu sendiri adalah sangat baik. Dan jika kita mempunyai masalah-masalah yang tertentu, kita akan keluarkan satu perancangan awal. Contohnya kita akan mengadakan dasar-dasar baru dan kita akan ajukan kepada pihak kementerian dan pihak kementerian akan cuba untuk mengambil kira dan mengenal pasti adakah bantuan itu perlu atau tidak perlu. Tetapi sokongan daripada Kementerian Kesihatan tidak pernah ada halangan. Okey, kita melihat kepada salah satu antara aktiviti besar yang akan berlangsung iaitu Hari Darah Sedunia. Penderma Darah Sedunia pada 14 Jun, doktor. Yes. 14 Jun. Tadi sudah pun dimaklumkan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Apa agaknya yang mungkin melihat kepada sebab kita sudah nampak dedahan juga promosi maklumat tentang betapa perlunya kita mahukan lebih ramai rakyat Malaysia untuk menderma darah, berkempen daripada satu hari ke satu hari. Media hari ini agak aktif bercerita mengenai pendermaan darah. Dari pihak PBDN sendiri, adakah sudah merangka sesuatu yang lebih besar untuk mengaktifkan atau mengambil manfaat sepenuhnya bersempena dengan Hari Penderma Darah itu? Okey. Para penderma darah sebenarnya tidak perlu ada sambutan Hari Penderma Darah sebab pada setiap hari mereka ini adalah diraikan dan pihak Pusat Darah Negara ataupun tabung darah di seluruh negara amat berterima kasih kepada mereka. Tetapi atas faktor banyak celebration, so kita telah memilih, bukan kita sebenarnya, WHO telah memilih 14 Jun sebagai tarikh untuk sambutan Hari Penderma Darah Sedunia kepada semua penderma-penderma darah, tidak kira di mana jua anda berada. Okey, untuk peringkat di Malaysia sambutan Hari Penderma Darah ini adalah bergantung kepada tabung-tabung darah itu sendiri. Memang tarikh yang diberikan adalah pada 14 Jun. So untuk mengetahui maklumat di tabung-tabung darah yang lain, anda boleh menghubungi tabung-tabung darah di seluruh Malaysia. Tetapi untuk perkongsian semua di Pusat Darah Negara ataupun di Kuala Lumpur sendiri sambutan Hari Penderma Darah kita akan adakan 2 acara pada tahun ini. Okay, pada tarikh 14 Jun itu sendiri, kita akan mengadakan sambutan di Bukit Jalil bersama dengan Persatuan Penderma Darah Malaysia. Di mana pada tarikh tersebut, 14 Jun, iaitu hari Sabtu, kita akan mengadakan sesi larian pada peringkat awal pagi
Dan seterusnya kita ada program kempen-kempen kesihatan dan juga kempen-kempen penerimaan darah. Dan banyak aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan. Dan tarikh yang kedua adalah di Pusat Darah Negara sendiri, iaitu pada minggu hadapannya pada 21 hari bulan 6, juga pada hari Sabtu kita akan mengadakan sambutan di Pusat Darah Negara dan ada banyak aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan dan para penerima semua dijemput hadir. Itu yang penting. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan pada Dr. Nur Asrina Ishak, Ketua Bahagian Perolehan Darah Pakar Perubatan Transfusi Pusat Darah Negara, dan ini merupakan antara kata sebagai ejen yang penting untuk terus merancakkan lagi dan juga memberikan kelancaran kepada usaha menerima darah, dan kita ucapkan semoga terus sukses, dan kita mengharapkan agar sasaran kita untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 1.4 juta penerima darah tetap di negara kita akan dapat kita capai dalam masa yang terdekat ini. Apapun semua tahu mengenai kempen derma darah, tetapi mungkin ramai yang masih lagi belum memanfaatkannya. Dan pastinya kepada anda yang masih lagi belum menerima darah, jika anda layak, sila berbuat demikian dan anda mungkin dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Saya Hisham Saleh, saya undur diri untuk waktu ini. InsyaAllah kita jumpa jam 5 petang nanti. Assalamualaikum, salam satu Malaysia.